satu alat pengukuran untuk nak cerita keseluruhan apa yang kita nak uji. Contoh kita nak kata mood gini. Sebab soalan itu kita tak tahu budak betul soalan mana. Jadi tak ada pembahagian kategori arah soalan. Jadi kita tak boleh nak buat analisa data lah. Soalan tu kakak baru beri kau kan? Tak okey. Soalan baru minta dengan sederhana tu lah. Okey, jadi kakak boleh asingkan soalan tu. Tapi dia pun tak ada data juga, okey? Data untuk berapa betul, berapa salah tak ada. Untuk setiap bahagian tu je masalah tu. Jadi kalau setakat data debok gitu, hanya boleh dibandingkan ialah dua benda, iaitu sama ada nak banding dua kelas. Jadi kita tak boleh nak kira sisi hampir awal untuk satu benda, contoh saja. Kalau buat antara kelas, tujuan dia maksudnya nak tahu kelas mana baik lah. Maksudnya quality student tu lah. Nak tahu quality student lah. Okay. Sebab kakak tak ada pembahagian soalan, tak tahu. Kecuali kita buat sendiri soalan tu, dia punya audit soalan tu lah. Gitu lah. Kecuali minta dengan Ustaz Sarhana, minta soalan tu kakak kategorikan sendiri. Tapi tak boleh lah kita tak tengok dia punya tu. Tak dapat budak punya jawapan tu. Macam Arifah kata tadi, analisis item tu betul lah. Analisis item tu menunjukkan, okey tajuk ni, sisi hampir awal dia banyak ni, boleh tak? Lepas kita kira analisis item kat ni, budak jawab ni kan? Kita boleh kira median dia lah. Jadi tajuk ni kita bandingkan antara tajuk. Tajuk mana yang budak masih belum kuasai. Contoh kalau dapat sisi hampir awal yang rendah, maksudnya kalau dapat sisi hampir awal yang rendah, tajuk ni sudah dikuasai. Maksudnya kalau nak present ke pengetua pun begitulah maksudnya. Itu dia punya kaedah kita pengukuran data. Dan persembahan data dia, apa dia punya hasil daripada data kita tu, apa dia punya aplikasi dia, apa dia punya kegunaan dia, apa dia punya penambahbaikan dia. Gitu je lah. Macam awak tengok dulu ni lah, COVID tu kayak Arnok tu. Tu maksudnya dia punya alat pengukur dia adalah. Okay. Maksudnya bagi kalau kita pegang Arnok yang paling lagi rendah, Arnok lagi bagus kan. Kadar keboleh jangkitan dia kurang. Gitulah macam ni pun. Istilah dia various sistem ni untuk membandingkan. Banding anything lah. Tapi kalau sekadar data yang hanya markah sekali PSO tu tidak membandingkan apa-apa. Kalau nak banding mesti banding kelas. Sekarang ni dengan data kita orang ada ni, kena buat perbandingan kelas je lah. Perbandingan kelas je lah. Awak layak je. Awak ada dua kelas lah tu, kira kelas A dengan kelas B. Kalau antara pelajar tak boleh lah. Maksudnya sebab dia ada, setiap pelajar tu hanya ada satu data, itu satu markah je. Kecuali at least pelajar tu, setiap pelajar 3 kali PSO. 3 kali PSO, kita kira sisi hampir awal setiap orang belajar. Kalau ada 90 orang, 60 data. Maksudnya perbandingan antara exam dia yang lepas dengan exam dia yang semasa. Bukan. Maksudnya itu perbandingan pelajar lah. Jadi pelajar ni bijak ke tak bijak. Kalau nak banding kelas, itu yang sebenarnya. Okey. Sebab tu dia banyak, macam sisi hampir awal ni banyak digunakan dalam penyelidikan pertanian lah. Industri. Jadi macam untuk budak ni, kena banyaklah markah. Sebab tu kita kira GP student pula kan. GP tu, mari mana? Dia tidak sekali je. 3 kali PSO. Dia kira tu. Mungkin GP dia guna kaedah variance. Guna sisi hampir awal. Okey. Jadi kita dah buat dulu. Buat kalau nak banding setiap student tu memang tak boleh lah. Sebab dia hanya satu data ada setiap student tu. Data PSO sekali tu je.
Kecuali setiap student tu ada 3 kali PSO. Jadi kalau dah kita dapat sisi yang piawai semua 90 orang tu, antara supaya yang lebih kurang je. Kata kalau dapat lapis berlaku. Kalau dapat bukan lapis lah, lebih kurang ada dapat 5, ada dapat 6, ada dapat 7, ada dapat 8. Okey. Lepas tu ada kalau hok special sangat mungkin ada hok dapat 12. 12 tu memang budak tak boleh tu kita kira tu. Okey, jadi secara basic mau ayat 3 ni kakak. Kalau contoh kita nak buat dari segi perbandingan kelas, tu yang paling basic lah orang buat. Ataupun perbandingan aras kesukaran soalan. Item soalan. Item soalan. Ataupun kalau nak perbandingan antara individu, maksudnya dia kena exam banyak lah. Tu kita panggil. Lepas tu data tu nak surat kan lah. Jadi kalau doktor cuba buat sisi hampir awal setiap kelas lah. Kalau nak sisi hampir awal sore-sore, tak boleh nak kira sebab dia tak ada min. Min apa? Jadi sekarang masalah awak ialah soalan tak tahu mana. Kalau misalnya ada soalan pun tak tahu doktor jawab boleh berapa. Bahagian mana dia tak dijawab. Yang terbaik sebenarnya. Kalau kita ada kategori soalan, kita tahu soalan mana kita buat analisis item, kita tahu soalan mana budak tak dijawab. Dengan menggunakan mood median tu. Mood median untuk kalau kita tengok soalan dia mood dia budak ramai boleh jawab soalan ni. Itu kategori statistik dia yang paling basic. Kita tengok soalan untuk seorang budak dah. Kalau nak bandingkan macam Arifah tanya ni untuk seorang budak. Jadi analisis item tu kita guna kaedah mood. Okey. Soalan mana orang ramai budak boleh jawab. Jadi kita boleh kata gitulah kita boleh kata bahawa tapi sebenarnya nak banding budak ni dia lebih kepada berapa kali dia PSO. Sekejap Mak. Ya. So sekali macam data kita orang dapat ni kan ada kena buat mood median juga tau. Kiranya apa maksud macam tadi Mak kata bila untuk analisis item tujuan mood apa semua tu dah akan dapat dah kekerapan rupanya budak mudah jawab soalan ni. Tapi kalau situasi perbandingan kelas mood median ni maksudnya apa? Maksudnya untuk exam kali ni budak ramai dapat markah 78. So soalan ni standard dia 78 lah gitulah. Untuk semasa kalau kita ada soal data je, itu untuk royak kurator kelas ni budak dapat sebenarnya min tu satu ukuran yang paling tak sesuai apabila ada data pencilan. Kan ada pencilan. Maksudnya dalam kelas tu budak-budak kebanyakannya dapat 50 sampai 90 dah. Tiba-tiba ada seorang budak tu dapat 40. 25. Itu pencilan itu jauh sangat. Jadi bila kita kira min, kita capu. Jadi markah dia lebih kurang jadi dah. Itu yang jadi pengukuran kat min tidak sesuai. Sama juga. Kan? Pengukuran guna min untuk menganalisis data tidak sesuai. Macam kita dalam kelas kita nak tahu bilangan adik-beradik dah. Orang ni adik-beradik dia 8, adik-beradik dia ni 6, adik-beradik dia ni 7, adik-beradik dia ni 10. Tiba-tiba dia anak tunggal. Jadi kalau kita kira min, jadi kebanyakan dalam kelas kita tu adik-beradik dia 5 orang. Jadi nanyalah dia tu seorang jadi 5 pertambahan yang ketara. Macam orang lain 8 jadi 5 tu sikit lah perbezaan dia. Tu. Jadi ukuran min mod ni adalah untuk ukuran semasa. Ukuran semasa nak royak orang ramai budak kelas tu dapat makan antara berapa hingga berapa. Jadi ada berapa orang budak paling tak pandai. Okey. Jadi semakin kecil julak semakin comel result sebenarnya. Julak pun ada julak. Contoh macam Mak kata tadi lah. Macam julak ni dok.
Tadi kebanyakan budak kelas dia dapat 50 hingga 90 dok. Tiba-tiba dia seorang dapat 25 dok. Kalau julak 90 terhadap 25, berapa? 65 ke? 65? 25. Okey. Jadi kata kita boleh 25 saat ni. Makan 25. Jadi 90 terhadap 50 berapa? 40 ke? Jadi dah situ select 25 markah dah tu situ. Nampak? Jadi nak ceritanya pengukuran ranking untuk semasa. Kita tak boleh nak buat perbanding apa lah. Untuk maklumat semasa. Kalau contoh pengutua kata, okey bentangkan result kelas ni. Okey kita goyak, kebanyakan kelas ni, okey ada seorang aja. Terpencil dia dapat makan ni. Maksudnya gitulah. Lepas tu kita ngajar dua kelas kata. Kita guna variance sistem awal lah. Kita pun goyak mudah. Bila saya buat sistem awal, kelas saya ni, kelas A yang saya ngajar, sebab dua-dua ni kelas saya ngajar. Kelas A yang saya ngajar lebih baik daripada kelas B. Berdasarkan gini. Tu je lah, tujuan dia. Okey. Okey ke tak okey? Macam mock tu maksudnya, nak cerita, kalau kita mock tu atas dasar markah debok semasa, mock tu nak ayatnya kebanyakan pelajar ni, keboleh upaya dia sederhana. Contohnya markah kebanyakan pelajar, mock dia duduk di 60. Contohnya dah. Maksudnya result pelajar ni duduk di B. Kita boleh ayat gitu. Kalau mock dia 80 ke atas, result pelajar ni A. Tu dah dia akan jadi orang panggil jadi boleh mock ni. Kakak tak nampak lah kalau nak tunjuk dah. Apa? Okey dia kita jadi taburan tu kan, kita jadi gabungan taburan gini kan. Iaitu maksudnya makan ni 80 ke atas dah. Ni taburan gitu. Kebanyakan belajar bijak kalau taburan gini, apa maksud dia? Ni 100 di sini. Maksudnya pelajar ni kebanyakannya fail. Okey, taburan yang normal dia gini. Dia duduk di antara 40 hingga 80. Ni taburan normal. Belajar ke dalam MBA ke? Jadi ni dia panggil serakat dia. Tak nampak kakak tak? Nampak tak? Nampak? Apa? Itulah serak. Itulah dia panggil serakat dia tu. Serakat tu tak nampak. Dia bukanlah. Ayatnya gitulah cara dia tu. Okey. Jadi sekarang awak boleh goyaknya, awak kira je lah. Sebab kalau nak kira nak kira sisi hampir awal setiap pelajar, tak boleh kan? Okey, awak telah buat dulu separate dua kelas. Boleh? Separate dua kelas. Lepas tu kalau pensyarah tak boleh, tak segak, kita mengajar pun lain pula. Boleh tak? Mengajar mak lah. Bagi dua kelas tu, kakak kira persembahkan dulu. Kalau pensyarah kita, okey. Awak cuba apa dia kata? Cuba bagi reason lah. Bagi dia punya pengukuhan. Berapa awak buat gini-gini tu rasanya pasal-pasal diterima lalu. Mau rasa lah. Dan maksudnya kita kena jelas lah kenapa kita buat pembahagian tu. Kenapa awak dua kelas ni? Sebab kalau buat nak bandingkan apa? Betul, sebenarnya doktor nak tengok tu. So kalau kita jelas di siapa awal ni maksud dia beliau, barulah nampak. Yelah, kakak pun faham berkenaan dengan apa item soalan apa semua tu lah. Baru nak doktor pakai nampak effort kita tu lagu mana? Tak tak? Ni seolah-olah awak cari ilmu tambahan. Okey. Ada soalan lain. Okey, beres. Kalau yang mood ni medium ni, contohlah katakan macam tadi kan, kita nak bandingkan antara dua kelas kan. Maksudnya kiraan mood ni kena gabung semua markah student ke ataupun? Tak. Mood tu ialah kekerapan. Kalau kita nak maksudnya, sebab tu wajib kata saat ni. Sebab kita sebuti data tu je. Data apa esok kita tahu tu. Jadi, mood dia ialah nak menentukan berapa ramai pelajar yang dapat makan banyak ni. Gitu. Jadi tak kisahlah berapa data pun. Dia tak buka data. Cakap kakak bayar berapa mood kakak dapat. Ke nak suruh kakak share screen je?
Tu share screen nak tengok. Tak reti sekejap. Entire screen Window. Window apa? Window baru nampak kakak ketek. Yang mana? Ni. Sekejap. Tak nampak. Nampak mu? Kakak dah tak nampaknya. Tak apa. So, start daripada ni. Promote sikit kalau tanya. Ni data yang kita dapat ni. Nak tengok mok berapa kakak dapat? Mok dapat soal. Kejap. Model. Mana tak tadi? Bawah lagi. Mana analisis data ni? Ni min. Okey, mana min? Cuba besar sikit. Tak cekap lah. Share screen ni. Min mana? Kejap. Nak besar mana sini? Biarlah tak boleh kira tu. Satu je. Oh, sini Ni kot. Okey, sekarang ni min 80 tu kan? 80.3. Okey, jadi di situ kita boleh kata, tapi kalau awak tengok data sebenar, ada budak fail ke? Ada. Kita. Jadi ada min sini 45.4. Maksudnya min tu tidak pengukuran yang tepat lah. Tidak pengukuran yang relevan lah. Boleh jadi point ni ya. Untuk mentaksir data. Sebabnya, kalau awak tengok ada fail kan? Kalau kita tengok sini purata kat budak-budak boleh A berlaku lah kelas tu. Faham. Tu masuk pembacaan mentaksir data. Mentaksir data. Jadi apa kegunaan min ni lah. Dia punya keburukan dia lah. Dan min dia digunakan untuk satu benda saja. Maksudnya satu kali biasa je. Untuk satu semasa je. Jadi sisi yang awal ni benda yang kumulatif. Benda yang kita kumpul. Sebab segala benda kita nak buat contoh lah. Kita nak itu orang dah. Kita kata kita tak boleh nak terus hukum dia. Kita kena tengok banyak-banyak kali baru kita boleh hukum tak? Kita tak nak kata dia ni sombongnya. Dengan tengok sekali. Boleh tak kita terus menghukum, mentafsir dia ni sombong? Tak boleh. Tak boleh. Dia kena tengok banyak kali. Dia tu apa maksud media ni? Ialah benda yang sekali je. Benda one off. Sekali tu je. Dan dia bukan pengukuran untuk perbandingan apa-apa. Tu. Okey, Mok nak tengok Mok. Nak cerita lah tu. Tu Mok nak cerita bila ada data. Skor yang paling kerap, ini ke? Ni. Skor yang paling kerap diperoleh ialah 78. 48 kali. Untuk saya pelajar aku kan tu. Kelas tu lah 62 data tu lah. 62 budak tu. Apa kerap 8 je. 78. Maksudnya Hok dapat 78 tu sebanyak 8 kali. Maksudnya 78 ni 8 orang budak dapat 78. Daripada 60 data tu. Daripada 62 data je. Dan ni kita orang ambil kelas Umar dengan Osman. Dua kelas. Kita tanya data. Maksudnya data lain duduk tu pun di markah mana? Data lain? Maksudnya contohnya. Ni yang menaik, susunan menaik tu. Okay, macam pelik je 8 orang je daripada 60 orang tu. 8 orang paling banyak. Okey. 78 ni. 90 berapa orang? 90 berapa orang? 90 tak ramai. Dia duduk banyak di 78. 90 ada 3 je. Biarlah. Maksudnya dia HC seorang lah markah tu. Okey, beres. Jadi sekarang nak cerita di situ. Kakak kata Mok dah. Jadi Mok pun dia tengok tak? Kejut Mok saat ni tu dah. Seramai-ramai orang tu 90 dah. 68 orang je boleh 78. Jadi maksudnya gitulah. Maksudnya paling ramai belajar hok dapat 78 markah. Sebenarnya Mok ni nak cerita macam mana? Dia tak nak nampak gambar sebenar juga.
Tapi dia bolehlah buat andaian dia menghampiri mok tu menghampiri min tadi. Jadi bila mok menghampiri min menunjukkan normal lah ni. Dia punya keupayaan belajar tu normal lah. Nampak tak? Kakak? Sekejap. Dia contoh gini. Mok kita mok ni lah ramai dah. Mok kita ialah 95 contohnya. Maksudnya ramai belajar dapat markah 95. Tapi kita kira min tak ada 80. Dia macam tak valid lah data tu. Okey, maksudnya mod dengan min ni kita bolehlah buat perkaitan. Jadi macam begitu Arifah. okey, saya macam dah cuba dah dapat gambaran sikit. Maksudnya bila pelajar dapat, maksudnya bila berdasarkan pemarkahan yang diberikan tu ramai student dapat 78. So dari segi min dia tu kalau kita kira total semua 62 orang tu min kita kata 80.3. So macam tak valid. 80.3 tu dah A lah kan kita kata kan. Dah menghampiri. Dia tadi dengan skor tu. Kiranya macam boleh dikatakan ramai jugalah student yang nak yang dapat markah A tu, boleh ke kita kata macam tu? Lebih kurang gitulah. Terbaik. Okey. Jadi maksudnya kesimpulan utama sama juga. Median apa semua ni dia mencerminkan data tu. Jadi mencerminkan data dia tally. Tally dari segi mana tengok 79 median kan? Median 79 maksudnya kita dapat tadi 80. Dia punya min. So memang tally lah maksudnya. Tally lah. Nampak? Tapi still tak tepat sebab tak ikut sisian piawaian macam tu kan. Still tak tepat sebabnya ada budak yang ada fail kan. So macam tak fair lah. Tanpa melihat data mentah, kita panggil data mentah dah. Data 50 orang sore-sore markah tu deh. Tanpa melihat data mentah, kita tengok dari segini je orang boleh kata bahawa sekolah ni pandai ni, ustazah ni pandai ngajar ni. Jadi nak cover dari segi ni, tu ada pun sisi awal tu. Yalah ada tapi macam kakak kalau guna formula tu lambat sikit kakak. Itulah ada semalam bincang dalam grup ada N tolak 1. Macam mana tak doktor ajar? Bukan tolak 1, formula muat saat ni. Jumlah ayat kuasa 2 per N tolak dengan min kuasa 2. Kok saat ni, mak wih saat ni. Tolak dengan min kuasa 2. Ada saat ni ke mak wih dah tadi tu. Tapi tak bagus lah ni. Hak saat ni tu tolak. So dia lambat. Pengiraan lambat. Mak Syah mula saat ni. Nantilah. Tak apa lah. Apa mak atas dalam tempat ni. Lepas tu ni mak. Semalam kita orang cuba kira sisihan piawaian tu. Tak ada satu nilai tapi saya tak pasti lah pengiraan tu betul ke tak kan. Yalah. Nak buat apa? Itulah yang tadi saya tanya soalan macam mana kita menentukan sisihan piawaian tu tinggi atau rendah maksudnya. Sebabnya dia membandingkan je. Jadi bila kita dapat dia bukan satu orang kata macam itulah. Tak boleh kita tak kena kata satu tu okey, dua tak okey, no. Sebab dia membandingkan. Macam kita dua orang banding dah. Siapa tinggi, siapa rendah. Kita pun kita katalah makcik tinggi 1 point tidak katalah 1.05 dah. Dia tinggi 1.5. Lepas tu masa dia tu kita tak boleh kata dia rendah. 1.5. Apa beza dengan orang lain? Tapi sebab dia banding dengan kita, dia rendah lah. Dia tak boleh nak kata dia tu rendah. Mungkin dia tu kalau duduk dengan orang lain, dia tinggi. Okey, boleh faham tak? Maksudnya, dia tak ada satu nilai yang kita kata, nilai ni sisihan piawai ni okey. Ni dia anggap rendah. No, tak ada. Dia hanya membanding semasa juga. Lah rasanya tak?
Kiranya sisihan piawaian ni kan kita boleh bandingkan antara dua item saja ke atau lebih? Ya, ada lebih tak apa, tapi kategori membandingkan dah. Kena jelas kategori Kalau tu kita apa. nampak apa tak apa, tapi kita ambil yang terendah. Yang terendah tu lah okey. maksudnya paling Istilah baik di situ ialah yang terbaik ialah yang terendah. Faham. Maksud Maksud ni Itulah contohnya kita banding GP tadilah. Dah. Kata tadilah. Katalah GP Sekolah Wataniah dengan Nurul Ittifaq lah, kita duk balas sama dah. Jadi GP kalau nak banding soal lagi sekolah Tengku Mahmud pun masuk je lah. Okey, gitulah maksud dia. Mungkin kalau mau banding dengan Nurul Ittifaq, okey, Nurul Ittifaq tu rendah pada Wataniah, PSO baru ni. Tapi kalau Nurul Ittifaq tu pun kita kata rendah lah Nurul Ittifaq dah sebab banding dengan Wataniah. Dan mungkin Nurul Ittifaq banding dengan Tengku Mahmud tinggi Nurul Ittifaq. Faham tak? Jadi kita tak boleh nak kata bahawa dia tu rendah dengan semua orang. No. Jadi dia rendah masa perbandingan tu je. Masa yang terlibat dengan perbandingan tu je, semasa tu je lah. Tanya lagi. Ni lepas tu tak boleh buat skor Z ni apa benda ni? Apa tu? Tak. Skor Z, skor T. Buat tak tahu ke video Mek Jah. Ini ya. Tolong kawan-kawan. Apa dia royak lah. Kat mana skor Z, skor T tu? Apa dia skor Z, skor T. Mak tak nampak tu. Cuba buka lah. Dia kakak tulis. Tak tahu pula dalam slide. Kakak pun tak study skor Z, skor T tu apa. Sudah hijau. Study lah mentah. Skor Z adalah sama dengan skor mentah tolak B bagi sisihan piawai. Dah buat je lah. Jadi apa dia punya penggunaan dia pun skor Z, skor T tu. Mak pun baru dengar juga ni. Tak tahu lah mak. Apa dia punya indikator dia nak buat ke apa? Sudah. Study dulu. Okey. Ni pun baru dengar juga ni. Arifah tahu Arifah? Tak tahu. Kakak nak tahu. Tengok nota doktor. Kenapa? Sekejap duk tengok nota doktor. Sekejap saya Google jap. Tapi masa pernah dengar masa duduk you dulu lah. 30 tahun yang dulu mana nak ingat tu. Baiklah, cikgu. Ngantuk lah ke mak? Tak ada mengantuk mak ni kalau dia ngajar agak. Okey. Tak ada aku Kena try buat dulu Okey, boleh tak? Dah, cuba nak tanya sikit ni. Nampak dah lah kiranya skor maksudnya macam terjawab lah persoalan saya yang menyatakan skor piawaian tu sebenarnya untuk buat perbandingan. Betul. Ya. Baru jelas. Kalau macam kita just nak kira macam tadi kan kita combinekan antara dua kelas kan. Sebenarnya kalau macam tu kalau nak buat perbandingan maksudnya kena cari lagi. Maksudnya mungkin dua kelas tu kita buat 30 kiranya boleh buat piawaian macam tu. Ataupun boleh. Ataupun dengan 60 data tadi ada dua result. Faham? Maksudnya result exam. Exam ni exam tu. 60 orang juga. Maksudnya dua jenis exam lah. Exam mana yang terbaik? Lepas tu mungkin juga kita boleh tengok. Okey, katalah kenapa exam ni baik? Kita mungkin cara dia punya pentaksiran ke apa, kita mungkin rujuk kepada soalan. Okey, mungkin soalan ni lebih mudah ke? Aras dia lebih mudah ke? Okey, boleh faham? Dia istilah perbandingan. Anything yang melibatkan perbandingan. Macam kita kata accident lah. Pernah kita accident seorang. Kita duduk jalan-jalan, aku accident. Kita kata kita tepuh tiang. Tepuh tiang tu pun merupakan lawan kita. Jadi banding mesti dengan orang. Kalau kita nak banding sama kita, mesti dengan benda lain. Banding ni sekurang-kurangnya dua. Kiranya kan bila kita nak buat perbandingan antara dua kelas tu, kiranya kelas
Kelas A kita kena cari min untuk nak kelas tanya. A. So bila Dia kena cari min untuk kelas B. Maksudnya bila bentang dekat doktor nanti jelas lah yang kita faham mod penggunaan setiap benda tu. Jadinya kena mod median lain untuk satu kelas, yang tu yang untuk satu kelas. Boleh juga kalau nak semua guna data, tapi kena ada 2 data lah pula. Jenuh pula nak kira. Jenuh nak kira tak apa, nak Periksa dapatkan. tengah tahun dengan periksa periksa tengah tahun dengan periksa akhir tahun. Cubaan. 2 benda juga. Okey. Jadi sebab itulah biasanya kita di realiti kehidupan kita ni, di pekerjaan kita ni, kita akan compare kita. Budak ni result masa teori baru ni. Gini. Jadi kita akan buat semak lah, selidik. Apa-apa. Okey, sebab soalan dia, soalan arah rendah. Mungkin juga. Yang itu maksudnya melalui data yang ada, kita boleh reverse. Kita boleh check apa PSO ni markah tinggi, PSO lepas markah rendah. Okey, PSO lepas sebab sebab dia soalan payah. Soalan arah tinggi. Ataupun budak tak belajar lagi. Itu dia punya coming out with solution. Kenapa result gini-gini. Tapi dia punya bahan utama dia ialah markah pelajar. Faham betul tu, mari tu dengan gini, kita boleh korek akar umbi dia. Kita boleh reverse undur, cari dia punya punca. Itu tujuan kita buat menganalisa data ni. Tujuan kita operate data ni. Tujuan kita kita buat sesuatu ke data ni. Kita semangat lalulah buat bidang kita ni. Okay. Dan nak pukul 11 dah ni, ada lagi ke? Any question? Itulah untuk makluman Mok. Masuk, ada ahli kumpulan akak masuk semua dah ni kot. Ada soalan dah. Tapi itulah. Okay. Sebenarnya apa-apa yang kita buat, kita come out with reason. Contohnya kalau doktor tanya kita boleh royak gini. Boleh. Dan yang terbaiknya, awak boleh fikir sendiri lagi. Boleh jana sendiri lagi. Aku nak try. Tadi aku kata, makcik kata buat gini. Try. Kalau kita nak buat antara sudah, try lah buat lagu mana mungkin awak boleh menghasilkan sesuatu yang baru. Kita pun sekadar bagi dia punya basic knowledge je. Gitu je lah benda ni. Boleh Arifah orang lain? Boleh. Gitulah. Boleh? Yang tadi skor Z, skor T tu, skor Z ni kalau tengok contoh lah kan, contoh yang sini lepas punya, dia orang buat perbandingan antara student. Maksudnya student, markah student A dengan markah student B. Dan sekarang ni beratus student tu lah. Maksudnya dia buat just antara 2 perbandingan lah. Yang tu macam tak berapa nampak jelas. Tapi dia punya apa tu? Formula yang dia guna untuk kita cari skor Z tu, skor individu kena tolak skor min, lepas tu kita kena bahagi dengan jumlah sisihan piawaian. Tapi still apa tujuan dia? Try. Sebab kita dah kalau gini, kalau macam misal kata ambil budak. Okey Kak, nanti kejap. Markah paling tinggi. Okey. Kak. Ya. Jadi mau dapat adalah Arifah Hoyak saat ni tu skor Z, skor T tu lah. Ada nak bandingkan antara pelajar. Maksudnya budak paling pandai dengan markah paling tinggi mana pula? No. Setiap budak tu kita boleh kira lah skor dia je. Kan Arifah? Sebab contohnya dekat sini, semakin tinggi nilai skor Z, maka semakin baik pencapaian seseorang murid itu. Arifah Hoyak mula kan saat ni nak kira skor Z? Sekejap, saya share skrin boleh? Share. Ada lelaki kau ni? Ada 2. Tak apalah. Tak nampak kan kakak kan? Tak. Ini dia punya. Okey, cuma maksud dia skor. Mudah-mudahan saat ni formula. Okey, skor piawai dapat menunjukkan kedudukan seorang murid dari segi bilangan sisihan piawai skor murid berada daripada min. Okey, skor piawai yang biasa digunakan ialah skor Z dan skor T. Okey, lepas tu formula untuk mengira skor Z,
Maksudnya dia guna skor individu. Okey, contoh dia dapat 78. Okey, lepas tu Tolak dia dengan tolak min. dengan skor min. Min tadi 80. Lepas tu dia bahagi dengan nilai sisihan piawaian. Okey. I see. Lepas tu semakin tinggi nilai skor Z, maka semakin baik pencapaian. Okey, beres. Okey, next. Skor T. Okey, formula untuk mengira skor T 50 tambah 10 Z. Z ni yang nilai yang kita cari tadi tu lah. Faham. Jadi tujuh lewat ke apa skor T? Semakin tinggi skor Z, maka semakin baik pencapaian. Okey, cukup lah tak? Skor T? Dia nak gambar. Skor Z melibatkan nilai perpuluhan dan nilai negatif. Sebaliknya skor T hanya melibatkan nombor bulat. Okey, lepas tu? Lepas tu dia kata skor T memudahkan guru membaca dan menginterpretasi skor murid. Okey, lepas tu? Perbezaan di atas adalah disebabkan taburan skor T mempunyai nilai min 50 dan sisihan piawaian 10. Manakala taburan skor Z mempunyai nilai min 0 dan sisihan piawaian 1. Tu tak faham. Okey, jadi makcik duk tengok ni di skor Z tadilah. Kalau Arifah nak kata kita membandingkan